Assalamualaikum. Hai, kita jumpa lagi minggu ni. Okey, kita dah belajar dua sifat bahan. Itu yang pertama, terapung dan tenggelam. Okey, yang lagi satu, kalis air dan menyerap air. Okey, hari ni kita akan belajar tiga sifat. Okey, dua dia berkaitan. Okey, satu yang berkaitan, satu sifat bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Sifat bahan boleh mengalirkan haba, dan yang ketiga sifat bahan dalam penembusan cahaya. Okey, sifat bahan yang pertama mengalirkan arus elektrik. Okey, yang ini kalau dalam makmal kita kena buatlah macam mana ataupun apakah objek-objek yang bila kita sambungkan pada litar elektrik dia boleh menyalakan mentol. Okey, jadi sekarang ni cikgu akan tunjuk dulu YouTube macam mana sebenarnya eksperimen dan apakah objek-objek yang boleh mengalirkan arus elektrik. Kering, tempat letak sel kering, wayar menyambung, pakai LED. Ini namakan tempat letak LED tu menyambung. Okay, ini cara membina litar lengkap. Itu kita beri switch. Menyala. Sekarang ni kita nak uji dengan objek-objek yang dinyatakan. Okey, kita tukar switch tu dengan objek-objek yang kita guna. Bila kita guna belon, LED tidak menyala. Bila kita gunakan sudut plastik, LED pun tidak menyala. Tadi belon berbuat pada getah. Yang ini sudut plastik berbuat pada plastik pun tak boleh mengalirkan arus elektrik. Ini pula. Ini berbuat daripada kayu. Kayu pun tak boleh mengalirkan arus elektrik. Kita cuba duit shilling pula. Nampak duit shilling. Kenapa duit shilling boleh mengalirkan arus elektrik? Sebab dia diperbuat daripada cukup. Okay, kerajang aluminium. Kerajang aluminium pun boleh mengalirkan arus elektrik. Plastik pula dan pembaris plastik, dia berbuat pada plastik, dia tidak dapat mengalirkan arus elektrik. Kunci dia berbuat daripada logam, bila logam semestinya dapat mengalirkan arus elektrik. Ini tali ulit pada haiwan. Hanya daripada haiwan tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Mata pensel, yang ubat dalam pensel tu, ubat mata pensel tu boleh mengalirkan arus elektrik. Sebab dia bersifat karbon. Karbon tu membenarkan arus elektrik mengalir melalui dia. Okey, tadi kamu dah tengok macam mana sifat objek yang boleh mengalirkan arus elektrik. Biasanya dia mesti berbuat pada besi, aluminium, mata pensel kamu. Okey, itu dia objek-objek yang boleh mengalirkan arus
elektrik. Cikgu dah bagi contoh dah tu, kamu salin sahaja. Kita panggil objek yang boleh mengalirkan arus elektrik ni, kita panggil ataupun kita namakan dia sebagai konduktor. Konduktor ni membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Okay, now kita tengok seterusnya. Sifat kebolehan penembusan cahaya. Maknanya kita tengok objek-objek tu, bila kita letakkan objek tu di depan mata kita, boleh tak kita nampak gambar ataupun objek di sebelah ataupun di menerusi objek yang kita tengok tu. Okey, cikgu tunjukkan video YouTube. Okey, ini je ni. Maknanya semua benda tu diletakkan di atas satu wayar lidi yang panjang. Nanti kita rendamkan dalam air panas. Sebab bila haba, maknanya benda tu kita nak uji dia boleh panas ataupun tidak selepas direndam dalam air panas. Itu maksud haba. Haba tu kita rasa panas. Haba tadi elektrik, boleh nyalakan mentol. Ini haba. Maknanya kalau boleh mengalirkan haba, benda tu ataupun objek tu berasa panas. Tak boleh buatlah selain air panas berbahaya. Okay? Tengok saja. Kita letak macam tu. Bagi ke hujung ni semua masuk. Lepas tu kita beri dalam masa 5 minit untuk kita uji. Setiap objek tu, mana yang kamu akan rasa panas, mana yang kita rasa panas tu, maknanya dia mengalirkan haba. Maknanya objek yang sama yang boleh mengalirkan arus elektrik, dia juga boleh mengalirkan haba. Objek-objek yang terdiri daripada besi. Okey, jadi kamu dah tengok. Oh salah, patut penembusan cahaya tadi. Kita tengok yang bawah ni lah. Ni mengalirkan haba. Okey, mengalirkan haba maknanya objek tu sama sifat dia seperti mengalirkan arus elektrik. Kalau arus elektrik dia boleh menyebabkan mentol itu menyala. Tapi kalau haba, maknanya bila kita pegang sesuatu objek tu, kalau dia boleh mengalirkan haba, dia akan berasa panas. Objek dia sama macam tadi. Okey, maknanya yang diperbuat daripada besi, aluminium, kuprum, itu yang boleh mengalirkan haba. Okey. Okey, kita dah buat nota sedikit untuk objek yang mengalirkan arus elektrik dan objek yang boleh mengalirkan haba. Kita boleh rujuk buku aktiviti muka surat 82. Okey, dia kata menunjukkan beberapa objek yang digunakan untuk menguji kebolehan untuk mengalirkan arus elektrik dan haba. Okey, berdasarkan raja di atas, tentukan objek yang boleh mengalirkan arus elektrik. Tadi cikgu dah maklumkan dah objek yang macam mana yang boleh mengalirkan arus elektrik ataupun haba. B, apakah bahan yang digunakan untuk membuat objek-objek di atas? Cikgu pun dah nyatakan dah diperbuat daripada apa. Tengok nota balik. Okey. C, adakah objek-objek yang kamu nyatakan boleh mengalirkan haba? Okey, objek tu mestilah boleh mengalirkan haba. Kenapa? Okey, kalau tanya kenapa objek itu boleh mengalirkan haba, kamu tulis logam merupakan konduktor haba
yang baik. Itu sebab kenapa dia boleh mengalirkan haba, sebab logam tu merupakan konduktor haba yang baik. Okey, macam mana jawab kesimpulan? Kesimpulan dia adalah mengapa, based on jawapan kamu mengapa. Kesimpulan dia, siapa yang boleh mengalirkan arus elektrik dan haba? Logam boleh mengalirkan arus elektrik dan haba. Itu kesimpulan dia. Maknanya sebuah benda yang diperbuat dari logam boleh mengalirkan arus elektrik dan haba. Okey, kita pergi ke sifat bahan yang seterusnya, yang terakhir, iaitu kebolehan penembusan cahaya. Okey, cikgu tunjukkan YouTube. Okey, kita guna objek-objek yang dalam YouTube ataupun yang telah cikgu nyatakan. Kamu boleh cuba kalau nak cuba. Tahap kejelasan objek di depan. Jadi batang aiskrim nampak tak objek di depan. Nampak tak bekas putih tu sebenarnya ditunjuk. Okay, ini plastik luxina, plastik laminate. Nampak tu clear kan? Nama pun luxina. Okay, ini plastik warna merah pula. Ini nampak tak? Suri. Biasanya kalau mak kamu buat kek tu, dia guna kertas suri. Nampak tu? Dia bersifat cahaya, tak 100% cahaya menembusinya, hanya sebahagian cahaya menembusinya. Itu kertas suri. Okey, kita buat untuk baking kek. Okey, gelas kaca, tengok nampak tak? Dia sesuai berlakunya pembiasan. Okey, jadi kamu dah nampak dah tadi kebolehan penembusan cahaya. Dia ada bersifat luxina. Luxina tu kita nampak semua sekali. Kalau lux cahaya tu maknanya kita hanya nampak sebahagian sahaja objek di hadapan. Tapi kalau legap, dia ada, tuliskan lupa lah. Dia ada 3 luxiner, lux cahaya dan legap. Ini kamu dah belajar dah, itu sifat cahaya. Luxina ni semua cahaya boleh menembusi objek itu. Kalau lux cahaya hanya sebahagian. Kalau legap maknanya kita tak boleh nampak objek di sebaliknya. Okey. Jadi ini pun kena ubah. Cikgu tak ubah ni hal lah. Okey, nanti kamu ubah dekat sini. Okey. Cikgu pun lah buat satu hari ni pening kepala. Okey. Jadi pemerhatian tu kamu kena ubah. Jelas, tak nampak. Okey, kalau belon, kita nampak tak objek di depan belon? Tak nampak. Satu, sebab dia bersifat legap. Kertas berwarna pun kita tak nampak. Kertas suri tidak jelas, kita hanya nampak sebahagian saja. Plastik, ejaan pun salah komputer. Kalau plastik luxina baru nampak jelas. Okey, apa inferen dia kita nampak dekat sini. Okey, belon
tidak boleh menembusi cahaya. Ni pun sama, sebab bila kita tak nampak, maknanya dia tidak boleh menembusi cahaya. Okey, kalau tidak jelas ni, hanya sebahagian cahaya menembusinya. Itu hanya sebahagian, sebab tak jelas. Jadi kalau jelas, maknanya boleh menembusi cahaya. Itu maksud dia inferen. Inferen tu kenapa kamu kata dia tak nampak? Sebab tidak boleh menembusi cahaya. Objek itu tidak boleh menembusi cahaya. Kalau tidak jelas, hanya sebahagian cahaya menembusinya. Kalau dia jelas, maknanya objek itu boleh menembusi cahaya. Okey, kita sambung buku aktiviti. Okey, buku aktiviti dekat sini muka surat 83. Okey, dia kata nyatakan sifat bahan yang boleh menghasilkan keputusan. Maknanya objek ni berada di depan mata kita. P ni kita ambil satu benda, bila kita tutup kita tak nampak pun objek tu. Itu kita panggil apa? Lut sinar. Tulislah Okey, itu maksud dia. Okey, salah pula, bukan lut sinar pula dia. Sekejap ya. Okey, sifat P. Apa dia objek? Bila kita tengok dekat letak depan mata kita, kita tak nampak pun objek tu. Jadi, bila kita tak nampak, dia bersifat, mana dah cikgu tulis ni? Dia bersifat legap. Sebab kita tak nampak pun objek bila kita tutup dengan sesuatu objek yang kita guna tu. Okey. Untuk Q pula, dia hanya nampak macam malap-malap je. Malap-malap tu kita panggil lot cahaya. Kita hanya nampak separuh sahaja. Tapi kalau bila kita tengok, kita nampak objek tu bulat-bulat. Macam mana kita tengok dengan mata kasar kita, bila kita guna satu objek, kita nampak dia jelas. Itu kita panggil lut sinar. Lut sinar, kita nampak terang lut sinar. Okey, P, Q dan R ni, okey, kamu dah tengok video tadi. Okey, nyatakan objek yang macam mana bersifat legap, objek yang macam mana bersifat lut cahaya, objek yang macam mana bersifat lut sinar. Okey, itu untuk B. Okey, ni untuk B. Cuba buat. Okey. C. Ramalkan apa yang akan berlaku sekiranya cermin kenderaan diperbuat. Cermin kenderaan diperbuat daripada bahan Q. Q tadi tu bersifat lut cahaya. Lut cahaya ni adalah dia tidak jelas. Tak nampak dengan jelas. Jadi kalau cermin kenderaan, bayangkan cermin depan tu guna kertas surih. Kita tak nampak jalan di hadapan dengan jelas. Jadi apa yang akan berlaku? Mestilah berlaku kemalangan. Mestilah berlaku kemalangan. Sebab itulah cermin kereta depan tu dia bersifat lut sinar, supaya dia boleh nampak dengan jelas. Kalau dia guna lut cahaya, kita hanya nampak, kita tak nampak objek yang gelap-gelap tu. Jadi boleh menyebabkan kemalangan. Okey, jadi D pula. Jika kamu ingin membalut sebuah buku teks, dengar tu buku teks, pembalut macam mana yang kamu guna? Kamu guna pembalut legap ke, lut cahaya ke, lut sinar? Mestilah lut sinar. Kenapa? Why? Supaya, kenapa mesti lut sinar? Supaya boleh nampak tajuk.
Kalau kamu balut kata warna, mana satu buku teks BM, mana satu buku teks sains. Sebab tu kena balut dengan pembaris pula, dengan pembalut lut sinar. Okey, last sekali, apakah bahan yang digunakan untuk membuat pembalut buku? Jadi, pembalut buku tu diperbuat daripada apa? Tulis sini ya, tulis. Okey, jadi hari ini kita dah belajar 3 sifat bagi sifat bahan. Yang pertama dan kedua sama. Satu, membenarkan arus elektrik mengalir. Yang kedua, membenarkan haba mengalir. Yang ketiga, penembusan cahaya. Okey, jadi 3 ni saya rasa mudah kot. Okey, kalau tak faham boleh tanya. Okey, nanti lahir Rabu pun kalau nak tanya boleh tanya. Okey, jadi untuk hari ini itu saja. Terima kasih.